Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke siri pertama penjelasan saya ke atas buku saya sendiri, Zikir Selepas Solat, Antara Sunnah dan Bida'ah. Video pertama ini, siri pertama ini sekadar mukadimah bagi memperkenalkan buku ini. Dan bagi tuan-tuan dan puan-puan yang belum memilikinya, anda boleh memilikinya dengan mudah saja. Cara yang pertama, boleh muat turun edisi PDF secara lengkap. Yang PDF tu bukannya ringkas ke ataupun pendek. Ia secara lengkap, link saya bagi di bahagian description. Bagi sesiapa yang suka nak pegang buku fizikal, boleh juga dipesan di Shopee. Link saya bagi di bahagian description juga. Buku ini diterbitkan oleh Santai Ilmu, syarikat penerbitan yang diuruskan oleh Ustaz Syihabuddin. Dan seandainya ada apa-apa keuntungan daripada penjualan buku ini, bukanlah saya yang ambil, semuanya untuk projek-projek memandaikan umat yang dilakukan oleh Ustaz Syihabuddin. Baik, sedikit latar belakang tentang buku ini. Pertama sekali, buku ini memiliki satu kenangan istimewa, kenangan manis kepada saya sebab lama dulu, lebih 20, sekarang ni 2022, lebih kurang 24 tahun yang lalu, buku pertama yang saya tulis adalah tajuk yang seumpama. Sedikit berbeza tetapi dalam topik yang sama. Ini buku dia. Ini adalah buku pertama yang saya tulis, Zikir-Zikir Selepas Solat Fardu, sebagaimana yang diajarkan dan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, terbitan Jahan Besar. Buku ini pocket size, okey, sebagai perbandingan. Ketebalan hampir sama tetapi dia pocket size. Buku ini saya tulis tahun 1998 dan dicetak, diterbitkan awal tahun 1999 ya. Dan ini alhamdulillah adalah buku pertama saya. Kenapa saya nak tulis buku ini? Kerana saya sendiri ketika itu ingin mengetahui, ingin mengkaji tentang apakah lafaz-lafaz dan bagaimanakah Rasulullah SAW melakukan zikir-zikir selepas solat fardu dan cara terbaik untuk memotivasikan diri mengkaji dalam sesuatu topik ialah menulis buku tentangnya. Kerana apabila kita menulis buku, ia akan memaksa kita untuk mengkaji topik itu dengan sebaik-baiknya, yang sebaik mampu. Okey, sebab kalau kita mengkaji secara sikit-sikit, cincai-cincai lebih kurang saja, kemudian menulis buku tentangnya, dan kemudian dalam buku itu pula ada kesalahan sebab kita sendiri yang kajian tidak menyeluruh, kita akan menanggung dosa. Penulis itu akan menanggung dosa sebanyak orang-orang yang mengamalkan apa yang salah dalam buku tersebut. Jadi dalam rangka nak menulis buku, kenalah pastikan semampu mungkin bahawa kandungannya adalah betul supaya bila ia diamalkan oleh para pembaca, penulisnya mendapat pahala. Kalau buat kajian lebih kurang ya cincai-cincai saja kan, asalkan dapat tulis buku, asalkan glamour ada buku, asalkan dapat royalty, maka jika ada kesalahan, maka penulis akan menanggung kesalahannya sebanyak mana orang yang mengamalkan kesalahan tersebut ya. Jadi ini buku pertama saya dan alhamdulillah daripada buku pertama sampailah ke sekarang ini sudah lebih 50 buah buku yang saya tulis. Semuanya saya tidak mengambil royalty daripada penulisan ya. Sama juga dengan video-video yang saya buat, semuanya saya tidak mengambil pulangan kewangan, monetization daripada pihak YouTube ya. Semua ini adalah pelaburan saya, insya-Allah untuk hari akhirat saya sendiri. Jadi ini tentang buku dan faktor yang memotivasikan saya untuk menulis tentangnya 24 tahun yang lalu. Okey. Jadi buku ni dah memang out of print. Ini pun buku yang saya simpan sebagai kenang-kenangan. Lalu ini buku yang baru. Kenapa pula saya tulis buku baru? Kenapa saya tak reprint buku yang lama ini? Okey, jadi buku yang baru ini lebih besar, ketebalan hampir sama. Latar belakang di sebalik penulisan buku ini pula. Okey, jadi saya sebelum menulis buku ini ada menulis buku 90 pelajaran tentang bida'ah. Dan saya juga ada siri video yang menjelaskan, yang mensyarahkan buku saya sendiri ya. Buku tersebut sama juga boleh muat turun percuma edisi PDF dan boleh juga pesan edisi bercetak di Shopee, syarikat penerbitan yang sama juga yang diuruskan oleh Ustaz Syihabuddin.
Lalu dalam rangka menerangkan tentang bid'ah, saya juga memberikan contoh-contoh bid'ah yang berlaku di Malaysia. Antara yang saya sebut ialah di kebanyakan masjid surau di Malaysia, bukan semua, di kebanyakan zikir-zikir yang diamalkan selepas solat fardu tidaklah menepati sunnah Nabi SAW. Ataupun dalam bahasa yang orang tak suka nak dengar, bid'ah lah tu. Okey, dan perkara ini menimbulkan kemuskilan di kalangan para penonton. Lalu ada yang bertanya lah, macam mana pula tu? Ini imam duk melakukannya, imam duk baca zikir tu secara kuat, kami pun melakukannya. Penceramah yang datang pun berzikir seperti itu. Ustaz selebriti yang bayar beribu-ribu pun dah habis solat zikir macam tu. Ish, Kapten kata bid'ah bukan sunnah. Macam mana tu? Lalu saya pun berterfikir hendak mengusahakan buku yang asing, yang special dalam topik ini saja. Sebab zikir-zikir yang diamalkan di Malaysia ni, yang di kebanyakan, bukan semua, macam di Perlis tidak, bukan semua tempat, di kebanyakan tempat, pada asalnya memang memiliki rujukan daripada hadis Nabi SAW. Ada rujukan daripada amalan atau ajaran Rasulullah SAW. Cuma masyarakat kita ni telah ubah suai zikir tersebut. Ada lafaz yang ditambah, ada lafaz yang dikurangkan, ada bilangan yang ditambah, ada bilangan yang dikurangkan, atau kedua-duanya sekali. Lafaz pun tukar, bilangan pun tukar, ataupun lafaz pun kurang, bilangan pun kurang. Seolah-olah apa yang diajarkan, diamalkan oleh Rasulullah SAW tu tak cukup bagus, kita kena adjust. Kadang-kadang zikir tu memang sahih hadisnya, tapi Nabi ajar untuk dibaca pada ketika yang lain, pada suasana yang lain. Kita pula bawa masuk untuk diamalkan dalam zikir selepas solat, ya. Sebab zikir selepas solat ni adalah amalan yang khusus. Ia bukan campur-campur. Okay? Ia adalah amalan yang khusus. Saya teringat seorang ustaz selebriti tu, bila dibincangkan amalan menyapu muka. Okay? Sebagian orang apabila dah bagi salam, dia sapu muka sambil membaca sekian-sekian zikir. Lalu orang tanya kepada dia, boleh tak amalan tu? Dia kata lah, solat dah habis. Suka hatilah nak buat apa. Orang tu nak sapu kapet ke, nak sapu masjid ke, nak sapu buntut ke, nak sapu muka ke, suka hatilah sebab dah habis. Nampak sangat ustaz tu, nama dia ustaz selebriti, tetapi ilmu dia tidak selebriti. Ya? Sebab apa yang kita lakukan selepas solat, ia adalah satu bab yang baru, yang ia juga memiliki dasarnya dalam syariat Islam. Ia bukanlah suka-suka hati apa nak buat, tetapi ada dasarnya syariat Islam. Memang solatnya ada, daripada takbir hingga salam. Dah habis salam pula, ada pula bab yang khusus tentang zikir, yang bila kita hendak zikir, hendaklah kita mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah tentangnya. Ia bukanlah suka hati orang tu nak sapu masjid ke, nak sapu muka ke, nak sapu kapet ke, ya. Ini sebagai contoh. Lalu atas dasar itulah saya menghasilkan buku yang khas dalam bab ini. Okey, judul zikir selepas solat antara sunnah. Sunnahnya ialah saya terangkan apakah lafaz zikir, yang Rasulullah sendiri SAW amalkan dan juga ajarkan. Dan kemudian di manakah berlakunya bid'ah dalam zikir tersebut? Apa yang telah ditambah ke, yang telah dikurang ke, yang ditukar bilangannya, ya. Bukan sekadar lafaz-lafaz zikir, dalam buku ini juga dibicarakan perkara lain seperti zikir secara kuat ataupun secara perlahan. Sebenarnya kuat pun boleh, perlahan pun boleh. Kedua-duanya ada dalil. Cuma tak apalah, I save it for later. Cuma saya reserve lah untuk dijelaskan kemudian, ya. Bukanlah secara perlahan sahaja yang sunnah, secara kuat dan berterusan pun ada dalilnya juga, dan ada para imam yang berpegang dengannya juga. Cumanya ada syarat sebelum dilakukan sedemikian. Itu insya-Allah saya akan jelaskan, ya. Sebab ini sebagai mukadimah je, tak nak cerita awal-awal nanti dah hilang pula dia punya thrill. Okey. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang belum memilikinya, sila muat turun ataupun sila pesan jika nak edisi yang bercetak. InsyaAllah saya akan mulakan dengan menjelaskan video bersiri penjelasan terhadap buku Zikir Selepas Solat antara sunnah dan bid'ah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.